Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man da'a bi da'watihi wa man nahaja nahjahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan sahabat saya Ustaz Muhammad Syufi Sanusi dan seluruh di dalam pasal surau yang hadir pada malam ini, dan lupa juga seluruh hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini sebagaimana kita rancang bersama untuk kita adakan sedikit pengisian antara maghrib kepada Isya dengan kita sama-sama menelaah satu ilmu yang disebut sebagai asas kepada agama, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam dan seumpamanya. Semoga dengan kehadiran kita pada malam ini merupakan sebahagian daripada usaha kita, amal kebajikan kita untuk kita bawa sebagai bekal kita untuk bertemu Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar kelak, insya-Allah. Sesungguhnya kehadiran kita pada malam ini sebahagian daripada sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menghindarkan kejahilan, menghindarkan kebodohan yang ada dalam kita sejak kita dilahirkan. Sesungguhnya manusia itu lahir tanpa ilmu pengetahuan. Lalu ketika dewasanya, ketika dia membesar, ketika akhir baliknya sudah saat untuk dia menimba ilmu, dan menjadikan ilmu sebagai panduan, sebagai pedoman untuk berfikir tentang kehidupannya, tentang Tuhannya, dunia yang akhirat. InsyaAllah dengan sedikit usaha kita ini akan diterima oleh Allah SWT hendaknya. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, riwayat Abu Hurairah mengatakan bahawa sesiapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu Allah Azza wa Jalla, seumpama tuan sekalian, maka para malaikat Allah Azza wa Jalla, yakni para malaikat rahmat, akan menghamparkan sayap mereka sebagai tanda sukanya dengan perbuatan kita itu. Dan segala makhluk di langit akan minta istighfar kepada orang tersebut. Juga segala hayawan di daratan dan lautan sama-sama turut beristighfar, minta ampun untuk siapa? Orang yang hadir cari ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang ada tujuan kebaikan. Apatah lagi ilmu asas agama, ilmu akidah. Mana kita diuntung tuan-tuan, no? Kita main bersama tamanya anu mengaji. Yang dah tahu tambah lagi. Yang belum tahu satu ilmu baru. Yang dah pakar tu dengar, manakala dia tak kena berbetul. Dan samping kita mari dulu untuk cari ilmu, kita ada pendapatan lain, kita ada bonus lain. Apa dia? InsyaAllah dosa-dosa kecil kita yang terbuat sebelum ini akan diampun oleh Allah Ta'ala. Siapa tidak mengampun? Bukan hanya kita yang berdoa selepas kita sembahyang dan sebagainya, tetapi yang tukang minta ampun juga ialah para makhluk Allah Azza wa Jalla. Dan kepala makhluk Allah yang menjadi mana makhluk yang berdoa ataupun yang minta ampun untuk kita ialah para malaikat. Berdoalah kita, insya-Allah. Baik, jadi saya sebutilah dia kata kita baca tauhid. Jadi kita ni kalau ikut syariah, kita apa-apa pun dan minat juga. Tauhid dia bukan pasal minat, no. Tauhid bahasa kena. Juga minat, saya tak minat dia tak boleh, sebab akidah ini tahu enggak. Sesungguhnya amalan kita dah sia-sia, tak terpakai apabila akidah kita rosak. Sembahyanglah banyak mana pun, puasalah beberapa hari pun, tak hajilah beberapa kali pun, tak zakatlah banyak mana harta pun, habis satu store harta kita buat zakat bagi contoh.
khatam Al-Quran berapa kali khatam pun, tetapi kalau akidah kita rasa nanya akidah, nanya di mana? Bukan dunia saja, nanya di akhirat. Ala kulli hal, kita pun terima kebetulan kita ni 5 tahun dan impor seseluruh kebetulan 2 impor sikit jadi siap dalam sekali 5 tahun. Baru cetak lebih kurang pada 11 September 2012 tahun lepas. Mula kita baca di Mesir. Ustaz Siti kata dia kira anak dia hilang ni betul. Naik kali pertama baca di Malaysia mana lagu. Di surah kedua, surah pertama secara resmi bacaan kitab ini insya-Allah. Baik, cuma satu perkongsian. Selalu orang semua ilmu tauhid, ilmu akidah ni satu ilmu yang kata sikit jemu ataupun boring. Nah, dulu orang sebut sifat, dia panggil ilmu kalam kan, ilmu sifat 20. Nak habis 1 sampai 20 ya Allah kan. Kadang-kadang lagu tu lah. Jadi berasa macam tak seronok lah ilmu kadang-kadang orang tak betul. Jadi lagu mana sebenarnya nak bagi seronok kan, nak bagi hati kita ni ada dengan ilmu tauhid. Seronok kita bincang ilmu-ilmu yang berkaitan kuliah kita. Contoh kita belanja dulu, kita nak periksa SPM, nak periksa PM ada. Semua ilmu tu kita asyik mengaji, ulang mengajinya, hafalnya, faham. Baik, masing-masing minat lah yang tu. Ala kulli hal, kalau guru motivasi, itulah dia kata pertamanya kita kena bagi minat dulu. Jadi minat tu kita nak buat dari mana ustaz? Banyak cara. Tapi orang Islam senang. Orang yang beriman dengan Allah Azza wa Jalla nak bagi minat ilmu tauhid, dia bukan pernah bayar. Biasanya benar akidah ni, ilmu akidah ni ilmu asas. Kerana akidah jadi beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Tanpa akidah tadi maknanya dia tak beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi iman itu, walaupun kita kata kita lahir semula jadi sebagai seorang Muslim, iyalah pasal mak bapak kita Muslim kan. Kalau kita lahir sebagai seorang yang Muslim secara keturunan, dia panggil Islam nasab. Ada kawan kita dia Islam juga, tapi asalnya tak Islam. Sebab mak bapaknya non-Muslim. Bila dia dewasa, dia perlu Islam. Kita panggil mu'alaf kan. Jadi mu'alaf tu kita panggil Islam baru. Islam barulah, sebab asal dia tak Islam, dia Islam. Kemudian kita alhamdulillah, walaupun kita kata dilahirkan sebagai seorang Muslim, iman dah dalam hati kita, Islam dah dalam hati kita, alhamdulillah diwakili bapa kita. Tetapi Islam itu diibarat pokok lah, ada akar tunjangnya dan ada batangnya. Jadi pokok itu kalau kita semainya kan, dia akan naik lah. Kalau pokok kita 7 tahun boleh motong lah. Tapi kalau kita tak rajin nak jaga dia, lepas pun nak pokok ketah ni semua dengan balak. Ataupun tak rajin buat baca, dia kurus melidi Jadi ataupun yang ketiganya, kita tak potong dahan macam kecil. Dia naik suka dia ranting banyak, akhirnya dia rendang suruh pokok sini kan, dia rendang. Saya tak jaga pokok tadi, makanya hasil kita kurang. Ini iman ni lagu tu. Walaupun kita tahu bahagia kita dah lahir tu sebagai seorang Muslim, tapi dia kena juga baca, dia kena tebas juga buku, dia kena potong keadahan yang hak kita ada ranting yang buruk. Pasal apa? Takut dia ganggu pokok tadi. Lagu tu boleh. Jadi maknanya kita ni duk dengar ni bukan macam apa nak baca. Paling kurang pun nak potong buku, paling tidak pun nak potong dahan, tapi hadat yang kita ni yang buruk daripada hak rapuh-rapuh, supaya kita esok ni biar pergi motong susu banyak, nak motong jalan pun cerah. Ni kadang-kadang motong boleh heret sekedar tapi dia berlagak heret habis pada malam hutan tak menebal nak sampai ke tempat kita nak bunyi sekedar juga tinggal separuh tim, dia bersangkut sebagai contoh. Jadi maknanya ada dasar insya-Allah kita yakin bahawasanya kalau kita belajar akidah ini, maka insya-Allah kita akan lebih kenal Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, Allah Taala Maha Rahmatnya, hatta nak kenal dia pun
Dia tak suruh cek dengan zat Tuhan itu sendiri. Tapi yang Allah suruh dia apa? Dia kata ceklah kamu pada kamu sendiri. Fanzur, falyanzuru ila al-ibli falyanzuru. Dan ayat tu ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat ila akhir ayat. Allah Ta'ala dengan nak bagi mudah kita kenal Allah, Dia suruh kita berdiam dalam sekeliling kita. Bukti ya. Kita ni tak ada kukuh ilmu kita, nak kukuh hukum kita, dia kena ada bukti, dalil, qarinah. Betul. Macam mahkamah tak menangkis kalau bukti tak kuat. Kena ada bukti. Saksi mata kepala lagi kuat. Menangkis tuduh je kesalahan, ada saksi mata siqah pula menangkis. Sebab apa sudah menang? Saksi. Hakim pun dapat keputusan yakin. Sebab apa? Berpadu kepada dalil bukti tadi. Jadi kita boleh kutuk Allah Ta'ala nak kita kenal dia semua, yakin kenal dia bagi alam semesta ni, baik alam atas, baik alam bawah. Tujuan tu apa? Pertama untuk kita hidup lah. Yang kedua Ustaz, untuk kita buat alam ini sebagai perhatian. Perhatian perhati bawah, perhati atas, perhati depan, kanan, kiri dan seumpamanya. Bila kita perhati itu pada Tuhan, dalam setiap ciptaan Allah Ta'ala itu ada bukti, dalil yang bila kita fikir, kita kata mesti ada Tuhan yang menciptakan benda itu. Itulah untung kita. Kita diberikan mata untuk melihat, diberikan telinga untuk mendengar, diberikan akal untuk berfikir. Kalau cukup mata dengan telinga, tentuan kita dah boleh jadikan ia sebagai alat untuk kita yakin kena Allah Azza wa Jalla. Saya nak korang sikit saja. Sebab tu kalau orang tu dia beranak, dia buta, dia tuli. Dia beranak, dia buta, dia tuli. Dia tentuan ahli syurga bulat-bulat. Pasal apa? Dosa tak sangkut, pahala tu lagi kan? Dosa tak ada. Pasal apa? Bahkan dia ni tentuan bukan orang yang wajib sembahyang. Sebab dia tak ada mata, dia tak telinga. Orang habakkan dia tak dengar. Orang tunjuk ni hukum hakam, dia tak nampak. Kalau dia beranak, dia buta, dia tuli, maka dia ni ahli syurga. Dan dia tak ada dosa apa-apa. Tapi kalau kita ni beranak mai ada penglihatan, beranak mai boleh dengar, nampak? Maka maklumat yang kita dengar itu, benda yang nampak itu, sepatutnya kita proses, kita buat kesimpulan. Pertama berkaitan akidah Allah itu mesti ada dan seumpamanya. Allah nak contoh mudah. Tak buka lagi, tak buka lah. Orang lupa tak buka di mahal ni jadi dah. Lega, ada dapat kita dah mungkin pada baca. Baik, jadi lagu ni contoh paling mudah, contoh paling fikir. Quran sebut banyak contoh. Anda suruh kita tengok lembu, unta, macam mana diciptakan. Itu cerita banyak. Unta tak ada tempat gina, tu nampak kambing Allah. Nah, Quran suruh tengok unta. Contoh ada unta tu halim kusuban. Tapi kita contoh yang paling seronok, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tuan kenal tak? Imam Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah. Baru baru 9 tahun lebih kurang. Tak mana-mana. Dia kata antara makhluk Tuhan yang kita perhati tentang dia, kita kenal Tuhan kita. Apa dia? Jadi contoh ialah lebah. Lebah yang kenal ada tak? Mana lebah? Lebah. Cuba perhati sarang dia. Kau sedar tuan-tuan sekalian, sarang lebah ni bentuk lagu mana? 4 segi, bulat, 8 segi, 6 segi. Ada pitiak dalamnya, ada pitiak pada dalamnya, insyaAllah. Tidak ada agak dengan apa pula saya. Baik. Agak-agak terpati. Kalau misal tak ada kejam tu, tak ada yang lebah lah. Lepas kita makan lebah, bagus, bawah tu yang kami roti. Dia panas badan. Hak masalah nak pitiak, kena Tuhan, lupa sah. Soalan pertama tuan-tuan, kau fikir maju lepas tu kita
Lebah tu sekarang dia lagu mana betul? Yang pastinya dia besar. Dia besar, dia banyak. Ceretek dalam sekarang tu ribu-ribu ekor. Jadi dia baca al-Ustaz lah, no? Minta apa? Agak siapa nak jawab? Surah ada sediakan hadiah. Menjawab yang betul. Saya kata ni dia segi 4 bukan, segi 8 tak betul, dia segi 6. Imam Ghazali ni dia fikir pasal apa lepas dia segi 6. Oh, dia kata senang saja. Ini abang kata yang arkiteknya bukan lepas tapi Allah Ta'ala berilham. Dah, lepas-lepas kadang lepas-lepas bukan sekolah. Baik, dia terbang cari bunga, dia boleh maju. Dia pun tak sendiri juga. Maju tu dia lupa kata ada penunggu ni orang. Kita potong 80-70 pokok tolak artinya kayu lagi bagus. As-sidr daripada Yaman, sekilo sampai 500 ringgit. Punya anak abang. Tapi yang dimaksud lebah. Dah kawan penat dia kata nak jadi lebah tu kena patut 70 kali. Tentu macam mana tentang sejarah lebah jadi. Kalau gua nak jadi lebah pada mulut dia patut 70 kali. Tak dihisap, dia lepas dihisap 70 kali baru jadi lebah kita makan. Allah Allah. Makan lebah. Dia kena usah dia. Maju kita makan. Maju tu. Itu 70 kali dia patut nak. Dia dihisap lepas 70 kali barulah maju tu kita ada. Penat dia tu akhirnya dia kita nak ambil, kita bakar zahar dia perasak masak sampai kawan tu lari. Nah ini orang kawan halau pada rumah kan, rumah dah hidup, rumah bakar, kita ambil maju dia hak kemas kita. Tapi sayangnya kita terlupa tu benda. Dekat lebah tu ada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Satu je contoh mereka kata adalah saiz sarang dia, saiz lubang dia tu 6 segi. Dia bukan 8, dia bukan 4. Semak kalau 4 dia kena rugi ruang. Kalau 4 segi kotak elok, tak ada space yang kosong. Tapi dalam rumah dia kosong pasal dia bulat. Bila dia bulat punya ni kosong, dia makan ruang. Kawan dia tak hidup, rakyat tambah, tanah kuat ya. Baik. Yang kedua dia kata bukan segi 8. Kalau segi 8 bila jantung 4 salam dia akan ruang tengah. Sebab segi 8 dia dah 8. Dia kata ada ruang kosong, rugi juga. Tak pakai, kita nak rizal, tak boleh guna. Yang lihat betulnya dia cek dari segi 6 ni molek dengan badan dia bulat. Yang keduanya dia jantung 4 sarang, tak ada ruang kosong di tengah, tak ada tanah rizal. Dia kata kalau fikir lagu tu nak cerdik ke lebah nak, tapi lebah tak ada akal, tak ada cerdik. Kalau kata dia cerdik, kita maju tak fikir maknanya bodoh kita lebah tadi. Tapi sebenarnya dia kata hak cerdik itu ialah apa dia? Ilham yang datang daripada pencipta lebah itu, ialah Allah Azza wa Jalla. Atau kerja fikir, atau kerja terfikir. Jadi insya-Allah lah malam ni atas dasar itulah kita nak baca akidah insya-Allah. Baik, ada orang sahati Ustaz, kami tak nak bidang ni besar iman kami. Dia sahati macam mana? Kan dia tanya pula, saya tak mengaji, tak belajar kita tahu hari ni. Sifat 20 kata saya sah iman, sah. Beriman lah tu. Cuma ada buah-buah tu masalah. Syak pada iman ni masalah. Tidak ada pula insya-Allah. Baik. Jadi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tengoklah no. Kita muka surat 25 tu dia. Dan tu aku tanya ada muka surat 1 dan muka surat 4 bidang lah. Itu muka 5 kita lah kita bawa. Kami kitab tu. Baik, dia lagi kitab ni hak kata sebut kitab Jawhar Tauhid ni pengarang Imam Al-Laqani. Ibrahim Al-Laqani bermazhab Maliki, orang Mesir. Dan dia meninggal tahun 1042 Hijrah. Dan dia ni antara pakar fiqh dan pakar akidah. Dia karang kitab ni dalam rupa syair. Dalam bentuk syair. Betul nampak dalam pasal 5 ada pelihara adat ni kan. Tu dia bagi syair lah tu. Tak pernah nampak dalam buku tu. Baik.
Jadi dia ada berapa? Dia ada 144 rangkap. Tak banyak mana sikit ya. 144 rangkap tak banyak mana. Setiap rangkap itu dia hurai tentang akidah, insya-Allah. Dia cerita dia pasal apa ustaz yang syekh kita ni, dia karang ilmu dalam bentuk syair. Rupa-rupa syair dia orang minat. Untuk kita pantun kan, slogan dan semua yang mudah ingat. Pantun 4 kerat, pantun 8 kerat, pantun 2 kerat, pantun tak kerat. Jadi bila pantun ni dia ada irama dia pula. Bila ada irama tuan, kita ada main di semua yang faham apa kan tak? Semua tu duduk baca. Akhirnya menarik minat sebagai orang untuk belajar ilmu itu. Itu adalah kepentingan syair ataupun tulisan untuk pantun dijadikan sebagai apa? Satu tulisan ilmu. Cuba kita baca sikit lah. Kita promosi sikit dari punya lagu-lagu. Promosi sikit je. Kata syekh kita, Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma' salatihi ala nabiyyin ja'a bit-tauhid wa qad aradimu 'anil tauhid fa arsyada al-khalqa bil-haqqi bi sayfihi wa adhihi al-haqqi Muhammadin aqibni rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ba'du fal-'ilmu bi asli ad-din muhaddamun yahtaju bit-tabyin lakin min at-tatwil kallati himam fasara fihi ikhtisar multazam wa hadhihi ujuzatun laqabtuha jawarat at-tauhid qad hazzabtuha والله أرجو في القبول نافعا بها مريد في الثواب طامعا. Jadi dekat promosi ya. Ustaz Slim buat promosi lah Tino dia sikit ya. Anak tengah lain di sini ya. Betul. Tapi kita tak ada sini tu tak ada. Baik, itu cara baca banyak lagi rendah banyak lagi caranya. Lain lagi ya. Malah belakang kan aku lupa tak merah. Sayang. Baik. Ini muqaddimah. Muqaddimah ni syekh kita kata alhamdulillah ala silati thumma salamullahi ma' salati. Segala pujian bagi Allah Taala atas segala rahmatnya yang berkekalan dan ucapan salam Allah serta rahmat yang buat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama belakang. Kita nak ambil awal sikit saja. Tajuk hak Syekh Al-Baq ni ialah uji bagi Allah, apa hukumnya dan apa hukum berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah ni lebih kurang 7-8 bit atau 7-8 rangkap dia intro. Muqaddimah kita lepas tu boleh masuk kat tahap standar atau standar. Macam orang khutbah Jumaat lah, tutup khutbah tak kena tak sah Jumaat dia kena ada muqaddimah dulu. Dan lepas tu lagi kurang. Baik, baik. Alhamdulillah. Kita baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dah sebut tu saya kena sebut sikit tuan. Sebut sikit tentang Fatihah. Sebab terlibat amalan kita ni. Sembahyang sehari 17 rakaat ni nak kena baca Fatihah wajib makmum ke imam betul. Tak baca dah kompong tak sah. Ustaz kemarin dia sembahyang tak baca hafazan. Dia tanya orang. Dia tanya orang tidak tahu tu kan. Ni ikut mazhab saya ni ikut mazhab Hanafi ni. Anak di Malaysia mengaji di pondok bidang tu dia semua Syafi'i tiba-tiba pas sembahyang tak baca Fatihah. Dia dah hafal Hanafi. Bila pergi India. Tahu dia pernah terbang pergi India juga patut tahan jarak tu. Maknanya tak baca Fatihah. Ceritanya kena qada lagu tu. Tapi tak apa nasib kan abang tu hak baca dah tu pun kena kada tau. Lagu tu. Saya sudah selesai dalam munihan musalli tu. Tapi nak ulang sikit je. Sebab dia bacaan Al-Quran ni ialah kena ikut pada guru kita yang bersanad ambil cara sahabat baca dan seumpamanya. Tentang Fatihah tadi saya tadi sikit je. Seribu ni kedengaran adalah sikit satu pengajian Al-Quran ni khususnya Al-Fatihah tu lah. Jadi pada Desember ni saya pun nak tumpang sekaki lah. Jadi nak tumpang sekaki saya kata lagu ni hak yang betulnya setiap 7 ayat Fatihah kan di hujung dia tu
Ya, setiap hujung ayat dia panggil mad arid bisukun. Kita panjangkan dan hukum panjang itu baru jadi sebab sukun huruf akhir. Itu dia panggil mad arid bisukun. Mad bacaan panjang, arid baru jadi asal pendek. Asal pendek jadi mad panjang. Sebab apa? Arid baru ya. Sebab apa baru jadi panjang? Bisukun. Sebab kita sukun huruf akhir. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu. Kalau kita tak waqaf Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu pendek dah. Tapi kita waqaf sunnahnya macam tu. Maliki Yaumiddin. Saya tak mau cerita awal, nak cerita halah tu. Bila kita berhenti di hujung setiap 7 ayat, kita berhenti dah huruf nun mati. Jadi nun tu di satu hurufnya. Bila satu huruf kita berhenti atas dia, kita berhenti ba kata orang Kedah, ba molek bunyi nun di mulut berhenti. Maliki Yaumiddin. Itu yang salah tu ayat tak betul lah. Dia bila lama sebut nun Maliki Yaumiddin. Dia lama tu. Dia lama panjang kan, dia jadi panjang. Maknanya bila tambah nun satu lagi. Betul kan? Betul. Tak apalah. Kita tanya, kita jawab pun tak salah apa. Ar-Rahmanir Rahim. Cukup. Kadang-kadang lebih panjang mim. Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau disebut mim tu lama, maknanya tambah satu huruf lagi. Salah baca-baca ni bukan tambah huruf saja, salah juga hidup tambah huruf. Betul tak? Bila salah tambahkan kurang huruf, maka tak betul baca kita. Habis tu tak kesimpulannya tak sah sembahyang. Pasal syarat sembahyang baca Fatihah begitu. Itu je lah. Jadi setakat tu bukan dah banyak. Tajuk itu sedang kaya tu. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Taala. Allah. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini kata Allah Taala. Hei manusia, jika sekiranya kamu menghitung segala nikmat Allah Taala satu-satu, bilanglah sudut mana pun. Nikmat pada akidah kita, nikmat pada amalan kita, nikmat pada dunia kita, nikmat akhirat kita. Bilang ada lagi, nikmat keluarga, nikmat dapat bini, nikmat dapat tok lelaki, no? Nikmat dapat anak-anak betina, jantan, kalau tak seorang lelaki, perempuan dan sebagainya. Kena bilanglah. Kereta, motor, gear, basikal dan sebagainya yang lain, rumah tangga dan sebagainya, maka dinah kira tak dapat kira. Baik, jadi apa maksud ayat tadi? Dah kalau kira nampaknya nikmat tu banyak sangat. Bila nikmat banyak sangat, Allah bagi macam-macam ni. Yang paling seronok tuan-tuan, yang paling hebat nikmat hidup. Itu nombor satu. Lepas hidup pula Tuhan bagi nikmat iman Allah. Lepas tu pula nikmat sihat. Duk tengok kawan kita semua sebaya kita tak penjen lagi, ketebang je dalam mari. Kita pun teriak, keluarga dia pun teriak kan. Ingin di rumah kita cari buah. Dia keluarga pun balik mati, tak ada lah kehidupan. Ataupun sihat, ataupun hidup tuan-tuan bernyawa, tetapi apa? Tetapi sakit. Kita pergi hospital tuan kesian. Pergi tengok waktu melawat pukul 5.30 ke apa kan? Pukul 7. Macam-macam pasien. Ada dua hospital. Ada gantung tangan, ada yang tongkat kepala, ada yang gantung kaki, macam-macam. Jadi tak sempurna juga. Maknanya mati pun dia panggil apa? Penghilang kehidupan. Sakit pun dia mengurangkan keselamatan. Jadi kita yang hidup sihat pun beriman lagi. Ini peluang kita. Untuk apa? Untuk kita tunjukkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla.
Tuan, kalau kita nak syukur atas nikmat sihat pun tak mampu minum. Betul tak? Betul. Kadang-kadang orang tengah duk mencipta kesihatan tu pun masih derhaka pada Allah Ta'ala. Lagu mana Ustaz kata lagu tu? Sihat itu yang Allah Ta'ala bagi. Nak syukur nikmat sihat tu pun tak mampu minum, tak boleh maksimal. Tapi ada orang dalam nak membina kesihatan derhaka pada Allah Ta'ala. Betul tak? Kita bukan sebut banyak-banyak, daripada utama tinggi wafat perempuan kita dah kan, bagi hasna robiknya, bagi hak macam bagi dia kan. Laki perempuan ada pula dia ada apa, dia panggil cikgu nak buat daftar. Dalam keadaan nak bina kesihatan tu pun, menambah kesihatan satu nikmat Tuhan bagi, menderhaka pada Allah Ta'ala. Tak tuan awak sebagai contoh lah, tak apa, tak mau cerita yang tu lah. Jadi patah balik yang tadi, kalau orang tanya kita ni, apa hukum kita syukur nikmat? Tentu apa akan jawab? Wajib, sunnah, harus, haram. Itu bukan pilihan jawapan. Video kata haram terus kan. Baik, jadi hukum syukur nikmat adalah wajib. Betul? Betul. Cuma soalan kita, nak syukur nikmat tu lagu mana? Cara dia, kaifiat. Lagu mana dia punya kaifiat dia, cara dia? Allah banyak. Paling kurang kita reda dengan apa Tuhan bagi kita. Kita nak syukur lah tu. Bulan ni gaji masuk lah. Lepas tu tengah-tengah sini lah, dia potong rumah, dia potong kereta kan, angkat macam-macam lah. Yalah tinggal pusing ke mana lah tu. Buah mula, pulang mula, alhamdulillah, reda lah tu kan. Tengah-tengah dia boleh 5 tu, dia kata dia potong banyak semua. Dia sakut habis. Pok ni pun kan. Jadi tak apa kena tanya tu. Nak cerita cara lagu kita nak syukur ni. Paling besar tuan-tuan, paling bentuk nak syukur nikmat ialah kita buat ibadat. Buat apa hak Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang, tu boleh kan. Kata Allah Ta'ala, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Ta'ala ya, untuk Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, jika sekiranya kamu itu kasihkan Allah Ta'ala, kamu sayang Allah, fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Ikut Nabi itu maknanya ikut syariat Nabi. Ikut syariat Nabi itu maknanya ikut apa Nabi buat, kita buatlah. Apa Nabi tinggal, kita tinggallah. Jadi dalam meninggalkan syariat, dalam kita buat tuntutan syariat, kita tinggal apa yang syariat larang, itu makna cintakan Allah Ta'ala. Cintakan Allah Ta'ala rupa ibadat tadi itu dah tanda syukur kita. Kalau kita main sembahyang cukup 5 waktu, maknanya itu sebagai syukur kita pada Allah Ta'ala kan. Sampai time nisab kita keluarkan zakat. Kalau negeri kita ni muak sekolah no, kita ambil pendapat hak kata ada zakat pendapatan. Dengan tu orang pening ingat, Ustaz ni zakat pendapatan ni mazhab mana tu? Mazhab Syafi'i rasa tak jumpa apa. Tengok dalam kitab sah dalam ni kan, zakat pendapatan. Betul lah, tentu akan betul. Tapi ada pendapat yang lain. Pendapat Abu Hanifah, Imam Hanafi, dia kata hak mana je jadi hasil pendapatan kena zakat belaka. Dia tak kira rupa apa-apa. Ni hatta tanaman, tentu saya sebut bila nak kena sikit saja. Tanaman ni kalau ikut Syafi'i ni, hak makanan kenyang kan, serupa dengan gandum, hak kenyang macam padi hidup. Tahan lama, 2008 tak rosak, kena zakat. Kalau kenyang tapi cepat rosak, buang makan 10 biji kenyang juga, Allah. Nah, telah beli biji pula lagi cepat kenyang, kena zakat lah. Mazhab Syafi'i tak kena, biar dia luruh, bergolek ada tanam pun. Hak dia golek berbunyi pun tak kena zakat. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah,
Semua tanaman hak keluar buah kena keluar zakat. Lagi tu. Jadi lagu mana ustaz? Tak apalah, saya bukan terdapat kena zakat no. Nak ceritanya Allah Ta'ala hendak main nikmat kita dalam rupa yang pelbagai. Harta banyak sampai kena zakat, makanya keluar zakat. Duk tikai pula saya ni Syafi'i Tulin. Dia campur mazhab ni payah. Tapi dia lupa masa biar zakat fitrah. Dia agak gawin lah. Dia tak suruh berah pun. Zakat berapa tadi ya? Tujuannya lah. Kita 5 berat 5 35 keluar dia bagi 35. Tak sebut pun boleh tak boleh mazhab Syafi'i tau. Mazhab Syafi'i tak boleh. Dia kena keluar berah juga biji dia. Tang tu tak tanya. Katanya memang nak kena zakat fitrah juga. Ini hak baru kan, hak baru ni. Hak baru ni maknanya akan kurang pendapatan pelanggan zakat ni yang saya tanya. Dia malam betul. Pasal saya nampak kurang sikit dia pergi tanya. Tak apa, saya bukan nampak lagu tu no. Seronoknya kalau kita ni boleh menghayati segala yang diberikan itu rupa yang macam-macam, lalu tunaikan tuntutan terhadap perkara itu. Baik, orang yang ada kelebihan duit simpanan, taruh haji dan sebagainya. Kadang-kadang duit simpan banyak, cukup nak nanti ke Mekah dua lelaki bini. Sebagai tanda syukur, kita pun daftar, ada ruang kita pergi tu. Jangan tangguh-tangguh lah. Pasal tangguh haji itu sebahagian daripada rupa kita tak pandai syukur nikmat. Apa? Tapi kalau kita ingat ada kawan dulu ni dia rajin ingat daftar dekat setahun ni 2 tahun lagi daftar Asia nak bisa buat Sarawak RM5. Tak apa bagus dah saya RM5 kita hobi kan RM5. Tapi haji itu pun kena usaha betul-betul juga. Boleh jadi boleh sama. Baik, tak apalah. Jadi nak ceritanya hukum bersyukur adalah wajib. Baik. Soalan yang kedua tuan-tuan bukan jawab. Syukur ni wajib dengan akal kan dengan syarat? Ni soalan. Pasal bunyi Mu'tazilah. Ni antara mazhab yang kurang betul. Pendapat yang kurang betul tentang kenapa wajib syukur nikmat. Dia kata, Mu'tazilah kata, kita ni wajib syukur sebab akal. Akal fikir, kena syukur. Dari apa? Saya tolong anda tolong saya. Nampak tak? Akal kata, bila orang tolong kita, bila orang bagi kita kena balas budi. Kena balas budi. Dia kata adat kita 2 hari-hari ni. Kalau orang bagi kita akan balas balik. Orang tolong kita akan tolong balik. Dia akal lagu tu. Dia kata sebab akal fikir apa yang orang bagi kita akan balas balik. Makanya apa yang Tuhan bagi kita kena balas balik. Jawapannya apa? Syukur nikmat sabit wajib dengan akal. Kita tak terima sah. Sebab hukum wajib hukum syarak. Wajib hukum apa? Hukum syarak atau hukum adat? Nak sebut wajib ni makna syukur dosa pahala betul. Kalau buat wajib dapat pahala, tinggal wajib dosa. Jadi hak benda wajib ni hukum syarak. Bila hukum syarak sesuainya dia kena main Quran. Dia kena main dengan Al-Quran. Tak boleh buat akal sokong belakang sama. Jangan akal dulu. Ni kita nak ambil ni. Jadi katanya mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab kita ni ahli sunnah wal jamaah. Makanya apa? Syukur yang itu wajib sebab syarak yang suruh. Syarat yang suruh. Baik. Habis soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Boleh tak jawab? Ni kawan-kawan. Ustaz tanya, Ustaz jawab tak? Jangan betul lah. Ya. Soalan nombor 3. Baik. Kita tahu tadi kan, mana syukur nikmat wajib, kemudian syukur tu pula wajib dengan syarat. Kemudian nombor 3 soalan mudah ya. Tolong senaraikan jenis-jenis pujian. Betul.
melihat bersumber puji. Nak puji dengan apa? Nak pakai tentang apa nak puji? Maka 3. Pertama, mulut. Kita kata alhamdulillah, syukur. Itu puji dengan mulut. Kita mulut sihat ni, duduk saja subhanallah, 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 syukur. No? Baik. Kita baca Quran, kita sembahyang, kita baca rukun-rukun qaulinya, sunnahnya, syukur dengan lisan. Yang kedua, syukur dengan apa? Ni 4 kelak kita. Kaki tangan kita jadi alat untuk kita bersyukur. No? Berjalan naik ke masjid, berjalan pergi cari makan, cari nafkah ni. Dah seumpamanya orang buat benang, turun benang untuk cari nafkah nak hidup rumah. Orang masuk bukit, naik bukit lah, dah seumpamanya. Kita guna 4 kelak kita ni untuk apa? Untuk tunjuk syukur kepada Allah Ta'ala. Mana syukur yang kedua melalui apa? Anggota badan. Baik. Dan yang ketiga, sumber alat untuk kita bersyukur ni ialah apa? Hati kita lah. Hati yang payah tuan. Kalau apa musibah menimpa kita, kemalangan, wal'iyadzubillah, kena adik-beradik kita, kena anak beranak kita tuan. Jadi ni ustaz dia berlaku insiden ustaz depan mata saya. Tak orang cucu dengan insiden mati tempat kejadian. Allah, hati kata inilah ketentuan Allah Ta'ala. Bila hati lebih bisik lagu tu, ketentuan Allah redha lah. Itu tanda syukur. Tanda syukur, syukur dengan hati. Baik, itu soalan nombor 3. Jadi soalan nombor 4. Masalah dia kan? Apa? Boleh lah. Balik tak ada. Kelas lah. Balik tak ada kelas lah. Ya, dia silap ni banyak sikit. Baik. Dua abang berhenti, saya buat berdiri je pak. Kalau bapak hitam tu, boleh bapak putih. Sudah setuju tak? Bukan nak buat universiti, bukan nak buat sekolah. Bukan. Saja sekolah. Kemarin mengajar di pusat khidmat komuniti, kita dapat bapak putih. Ada perkataan hal kita tak faham tu, kita tulis dengan tulisan keterangan bahawa mungkin nampak orang seronok ni. Ada apa tu tempat lah, malah tak ada. Kedai saya Islam betul kan? Kita ada. Baik, jadi soalan nombor 4. Apakah jenis puji? Tuan-tuan, saya nak abang aku ni, siapa yang memuji, siapa yang kena puji? Ulama kata ada 4 jenis. Hak pertamanya, Allah Ta'ala memuji zatnya sendiri. Ahsanul khaliqin. Tu ayat Quran kita baca tu. Ahsanul hakimin, ahsanul khaliqin. Sebaik-baik pencipta adalah Allah Ta'ala. Itu ayat apa? Quran itu memang siapa? Allah. Allah kata apa? Sebaik pencipta adalah Allah. Mana Allah puji zatnya sendiri. Itu kategori nombor 1. Yang kedua, Allah Ta'ala puji makhluk. Allah Ta'ala memuji makhluk. Contoh dalam Quran sebut jelas ayat ini. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba manusia ni adalah yang kaki taubat. Ayat tu, ayat Quran. Ayat itu dia puji Nabi Ayub alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Ayub, Nabi yang diberikan puji Allah Ta'ala sakit seluruh badan. Tapi cerita sakit Nabi Ayub tuan-tuan kena tapi sikit. Baik, saya pun ustaz kata lagu tu ada Israeliat, cerita Israeliat daripada Bani Israel tuan-tuan. Dia buat kata dan cerita Bani Israeliat ni, Nabi Ayub ni sakit seluruh badan, satu penyakit kulit yang sampai baunya itu orang tak boleh duduk. Tak betul ya? Hak yang betulnya Nabi Ayub sakit seluruh badan. Hak yang cerita tambah sikit Israel dia sakit sampai ke busuk, sampai orang tak boleh lihat. Sebab apa kata ulama tak betul?
Sebab cerita lagu tu menafikan kenabian. Pasal Nabi diutus untuk mendakwah. Dia pula Rasul. Dia Rasul kerja apa? Nak dakwah orang ramai. Bila nak dakwah ramai, kena pilih kat orang ramai lah. Orang tak pergi ke Nuri lah, Nabi rumah. Ni keluar, suruh malam rumah. Nikat apa dah? Kawan 1 kilometer. Kan? Mana nak jadi, tak sampai masuk. Bila nak ajak orang, kena dekat mana? Bila dekat mana? Lagi dekat, lagi bagus. Itulah maksud kerasulan. Jadi utusan Allah kepada manusia. Tapi kalau dia bawa cerita, tapi orang tak dekat, dia apa cerita? Maksudnya betul. Hak sakit tu betul lah. Tapi hak cerita dah sampai orang jauh tak betul. Musuhnya pada sampai orang tak ada dekat, hina dia. Nabi bukan tempat hina. Pada fizikal dia, dakwah dia, orang tak terima, hina juga. Itu pasal orang tak terima dakwah, tak ada hidayah. Hati pasal kerana jasadnya berpenyakit, orang tolak, tak betul. Itu kekurangan. Berterima tu, tak apa. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala puji makhluknya Nabi Ayub AS. Itu kategori nombor 2. Apa dia? Allah memuji makhluk. Pencipta memuji makhluk ciptaan. Selesai. Nombor 3, kategori nombor 3 ialah makhluk puji makhluk. Betul? Orang syegar ni malam Jumaat ni sampai ni tak nampak suap pakai lagu ni semak nampak. Nabi sebarang lah di belakang tu. Dan dia baca soal makhluk ni orang dia tak Allah. Saya dia pasal bukit ni kat siapa? Dia kena apa tu? Obat dengan tak syok. Tapi nak habaq hak puji awal cantik, syegar, semak, no? Baik. Orang kata cukup misal licin elok. Tak mana nak habaq hak puji sama-sama kita. Pandai masak, sedap masak, kan? Allah, seluak serika lendik nak sampai tajam. Kita kata sek tak patah. Kan? Contoh je lah. Pakai teh mencerot teruk. Itu kan puji dulu tu. Tidak mana, bukan nak habaq apa. Bila dipuji orang tu sesama manusia, itu kategori nombor 3. Apa dia? Makhluk puji makhluk. Betul. Kita ni buat puji tu kena ada juga. Biarlah bini kita guna upah pun kan, segaknya hari ni kan, masak pun biarlah guna apa, sedangnya kan, masak hari ni biarlah masih lebih pun berlakon sikit. Kerana suami pun betul benda juga. Tu pun nak jadi suami juga. Nikah ni orang larang nikah juga, tapi tak pandai. Tak kata mesin, dia pun mesin pun dah puan makin lebih ni. Lori gang balik lah. Hidup hitam dulu. Kalau kan masak teruk, dia ada kerja, tidak ada rumah. Dia balik main, dia pun masak tengah hari tu. Dia pula kita nak ulang sepejabat kedua. Kita boleh kata lagu tu mood dia down. Uji lah dia. Jangan uji garam tu pun makhluk Tuhan juga. Nah, gula lebih. Dia kata ada minyak ni. Dia bila kata lagu tu, gula lebih pula dah. Laki dia pun betul benda tak apalah cerita je lah. Itu cerita sambil-sambil. Dan kita puji sama makhluk ni, makna katanya apa? Itu adalah puji Allah Ta'ala. Dan hak last kata tu ialah kita nombor 4, ialah puji makhluk akan Allah Ta'ala. Kan? Allahu Akbar. Tu kita nak mula-mula start bayang tu. Allahu Akbar. Nabi kata miftahus salati al-wudu'u wa tahrimuha at-takbir. Kunci sembahyang ni ayat mayang. Dan takbiratul ihram ni apa dia? At-takbir. Allahu Akbar. Makna apa tuan-tuan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebab Allah Maha Besar tu pujian lah. Pujian. Hal dia semua kecil. Dunia ni kecil belakang, makhluk kecil belakang. Lain pada Allah semua kecil belakang. Allah yang paling besar. Nampak tak?
Jadi kita muqaddimah sebenarnya Allahu Akbar. Tentuan kita nak rakaat takbir, nak sujud takbir, bagi sujud takbir, nak sujud pula takbir, nak bangun rakaat berikut takbir pula. Dalam takbir itu ada apa? Pujian Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Baik. Jadi itu nombor 4. Cuma ulama kata lagu ni Allah ni empat kategori tadi. Allah pujinya sendiri ke, Allah puji makhluk ke, Allah ni makhluk puji sama makhluk ke, makhluk memuji Allah, kesemuanya puji Allah. Tentu orang kata hang lawa ni, kita bukan nak kata aku memang pun asal ni tapi perasaan aku tu. Kita kata hang perasaan tak betul. Aku bila kata hang tu lawa, aku puji hak pencipta hang tu. Nama. Tapi kawan kita perasaan muda-muda bila Allah terdalam. Jadi kita puji sama makhluk pun sebenarnya kita puji Allah yang mencipta makhluk itu. Sebab tak rugi kita puji orang pun. Tu saya kata tadi kena berlakon. Kok mana pun yang berlakon sikit puji tak rugi. Sebab kita puji Allah Ta'ala hak cipta ini kita apa. Baik. Itu cerita puji. Baik, pujian tadi kerana silati adalah di atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tentuan rahmat ni serta segala rahmat. Rahmat ni bahasa kita rahmat ni dia ada makna kasih sayang, ada makna suka, limpah kurnia, itu rahmat belaka. Di rahmat yang disebut rahmat ini antara asas kepada prinsip agama Islam. Diturun Islam ada asas rahmat. Tentuan Allah Ta'ala kata apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami tidaklah kami putuskan kau yang Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Kita nak berhujah dengan orang kebenaran Islam, keadilan Islam, ketuhanan Islam, mesti kita hujah dengan rahmat. Konsep rahmat dalam Islam dalam sudut yang pelbagai. Tuan-tuan cek dalam nampak pun ada rahmat Islam situ. Bukan hanya pada benda kebaikan, pada ibadat, tetapi tuan ingat rahmat Allah juga ada dalam setiap hukumannya. Betul ke ni? Betul kan? Jawapannya betul. Nabi turun nadhira basyiran wa nadhira. Nabi turun kepada manusia dengan dua sifat. Pertama basyirah, bawa berita gembira. Yang keduanya nadhira, bawa berita kurang gembira. Dosa, neraka dan sebagainya. Tak apa. Jadi Ustaz kata rahmat itu mencakupi benda yang baik dan juga benda yang kita kata kurang baik. Betul. Sebagai contoh, hak kita kata sembahyang dapat pahala memang rahmat. Sembahyang dapat syurga Allah. Sembahyang orang mati pula dapat RM5. Tambah. Kita kata tak, saya kata lagu tu benda tu baik, insya-Allah baik. Cuma maksud saya tu hak sembahyang tu kena ikhlas. Ni kadang-kadang lupa bagi minyak di patah balik. Ni kami ni mau minyak kereta tadi, biji kereta tak dapat. Tak tekong tu. Kena lupa orang minyak tu. Saya bukan abang tak boleh minta betul kan. Tapi kalau dah lupa ke pasal setengah bulan memanglah kan. Tapi nak cerita pula kita ni dah sampai tahap 80 ni. Tapi tak ada masalah. Dia fardu kifayah ni bila tak ada orang buat. Fardu ain pada orang yang mampu buat. Sepatutnya fardu ain atas anak qaryah tu. Contoh kita surah di masjid contohnya. Qaryah kita ni, fardu kifayah kena ada seorang buat juga mesti. Tapi kalau orang kampung tak ada, orang kampung tak boleh. Ada dengan mayat dia berpengsan, ada dengan mayat digeli, ada buat macam-macam. Jadi hak fardu kifayah ni tak lepas, maka dia pindah kampung sebelah. Main kampung sebelah tu, kami main ada orang tiga ni. Yang keduanya nak pergi tempat baru kena naik minyak, kena naik kereta je, minyak mahal tu. Dia boleh kata lagu tu tak? Dari segi fiqh boleh. Cuma tak patutlah kata tu boleh. Kalau dia tak kata pun hak kita ni fikir nak panggil pengajar.
Dapat sedang tu kita tak boleh. Wah, mai jom tak ada minyak pula. Lah apa dia tu tepi surau dengan dia. Minyak tak payah tu. Kau tu bagus juga lah, bagus juga. Kita pergi apa? Nak cerita tadi. Baik. Jadi maknanya hak kata semayang tu dapat pahala syurga apa semua itu kebaikan semua boleh terima. Tapi hak kita nak cerita macam mana bila Tuhan jatuhkan hukuman kepada orang buat salah, rahmat juga. Mudah saja, mudah juga. Rahmat. Contoh kan kita kata berzina yang belum berkahwin sebab status. Berzina belum kahwin sebab status. Tuan-tuan cek tengok saya. Ada tak dalam hukuman sebab status ini rahmat? Ada tak? Jawapannya ada. Tak mana ustaz? Senang saja. Bila orang tu dia buat salah zina, dia belum berkahwin di sebar. Bila kena sebar, banyak kebaikan. Ialah hak kawan beradui itu tak apa lah. Nampak tak guna, takkan sebab tak beradui. Bila dia pergi beradui kena satu jawatan, kurang satu tak boleh, lebih satu tak boleh. Siapa tu orang buku yang mak lebih satu haram pada satu tadi. Ataupun tiba kemudian nampak kau dah meleleh. Hakim kata cukup. Haram juga oleh hakim sebab cukup satu. Dan tak boleh bagi syafaat dalam bab hudud ni. Tak ada kesian namanya. Kerana ikut hak Tuhan kata bagi cukup, yang kurang jangan lebih. Tak apalah. Di mana rahmatnya Ustaz? Pertamanya hukuman dunia ni. Siapa yang buat salah disabitkan kesalahan, cukup syarat, cukup saksi, maka dihukum. Bila hukum tuan, hukuman itu adalah kafarah dosa Allah. Artinya lagu mana? Dia esok ni mati, dia bagi sebelum pada macam dosa tak ada hapus. Sebab tu sahabat Nabi ni bila tak disabitkan kesalahan, dia pergi mengaku. Bila tak ada orang duduk dan tak ada orang tengok, tak ada orang. Ni salah orang ni bukan saya mengenal terima. Buka tingkah mengadah dan buat apa. Islam tak suruh berhak begitu. Tak apalah. Jadi sahabat Nabi dia faham makna tadi tu. Kalau dihukum dunia ni, akhir lepas dia mengaku saya ni berzina. Nampak? Maknanya rahmat dalam hukuman itu, dosa pesalah diampun. Maknanya di akhirat bagi tak ada dosa tu. Selamat dah. Selepas itu lah. Nombor dua, rahmatnya apa? Senang je tuan. Senang. Bila ni kita laksana hukuman orang yang besar zina tadi, masuk berita setiap hari yang kita. Pakai macam hak kawan nakal di sini, aku tobat dah. Pasal itu, ni hancur ni. Tidur sebulan dia menyerah. Tak boleh meletak. Motor dah bagi ayam panggang tak salah. Dia sakit ni. Nak mandi, dia tak nak mandi, dia nak cuci. Allah Akbar. Bukan senang. Jadi rahmatnya apa? Orang hak yang untuk nakal sikit tu, atau orang yang baik ni, dia jadi tak buat baik. Dia jadi tak jadi nak buat jahat tadi. Rahmatnya selamatnya. Garis-garis tadi. Baik. Yang kedua, dia saya sebut tadi lah, dalam hukuman tersebut ada dua. Pertama kebaikan dunia, yang kedua kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat jadi hapus dosa orang yang buat salah. Di dunia ni hukuman tersebut berjaya menjadi apa? Penghalang kepada kesalahan yang serupa. Paling-paling kurang kawan nak kena tu dia keluar, dia nak zina lagi tak. Duk ni hidup sebulan ni mendak dia kata. Agak-agak kawan tu lah, kalau kata dia keluar daripada penjara benda dia nak buat pula kesalahan yang sama. Adat kata ada. Rahmat tak? Rahmat. Dia dulu nakal. Tapi bila kena sekali, lepas tu jadi baik lah. Rahmat dia untuk jadi peluang, jadi kebaikan kepada dia. Jadi orang baik. Allah dan sebagainya.
Rahmat lagi, bila tidak ada kes dan hukuman tadi, makanya apa? Tak adalah anak yang dikata tidak sah. Tak. Rahmat lah. Kita tidak menghina anak itu tuan-tuan, tapi salah mak bapak. Tuan-tuan ni kita ambil juga tanggungjawab sosial, tanggungjawab sosial. Dia kukir dan kucung. Kita janganlah duk pindalah kat budak. Anak tidak sah dah. Sebab kita ada cadang mahbul lah. Jadi anak sah tak boleh dia macam dulu balik. Ini cadangan kita lah. Buah bin Abdullah macam dulu balik. Sebab apa Ustaz? Quran kata illam ta'lamu aba'u fa ikhwanukum fid din. Kalau kamu tak tahu bapak dia siapa sebab tak nak akad nikah, zina kan, makanya dia tu saudara kamu dalam agama. Jadi Ibnu Abdullah disebut dalam saudara tu dia lain sikit. Dia ada mafsadah di depan. Yang salah mak bapak. Dan bila anak membesar keadaan tidak saudara, malu boleh. Kesian. Tak betul, tak betul. Islam tidak menghukum anak-anak. Lagi pula, ni yang kata tuan-tuan ni lupa. Dalam isu ni, sabitan anak nak nikah ni, saya sebut lah, mazhab Abu Hanifah kata boleh buh bin pak zina. Ada lagi mazhab lain pun hak jadi amak, hak boleh buh bin pak ni pak zina, tak ada masalah. Jadi dalam bab lagu ni kita kena buka sikit lah. Saya bukan nak boleh cadangan. Boleh dah tu. Budak Ibn Abzak dia berselesa. Bukan bunyi bin Abdullah lega lah. Dia buat ni usaha masyarakat. Itu rahmat tak? Rahmat untuk dia. Jadi baik. Thumma salamullahi ma'salatihi. Kemudian ucapan salam Allah serta selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak kita baca itu kan sampai muka surat 7 lah. Hak saya cerita tu. Dua muka surat. Tak ada baca. Doktor baca di rumah. Betul tak ustaz kata lagi nampak macam lebih ni. Tak, saya ni baca rumah. Sampai muka surat 7. Ustaz kata tadi betul. Ada bacaan. Cuma tambah sikit-sikit lah standard tu. Boleh. Masuk bab salam. Allah Ta'ala mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi dan semua manusia, para malaikat, orang boleh mengucap selawat dan salam kepada Nabi. Apa makna tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Kita dah tahiyat pun Allahumma salli ala Muhammad. Dah selawat dalam qunut subuh pun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Sujud turun kita bersujud. Selawat Nabi. Apa makna selawat tuan-tuan? Ialah makna doa. Itu dia. Kalau kita di Malaysia, kita berselawat kepada Nabi, maknanya kita berdoa untuk Nabi. Berdoa untuk Nabi. Allah, ya Ustaz, Nabi ni kan Nabi ni orang maksum. Yang kedua, Nabi ni diampunkan dosa dulu hingga selama-lamanya. Apa pasal untuk doa untuk dia? Doa untuk kita. Kita tak tahu ke mana lagi ni. Tak apalah. Kebaikan tak pakai tumpang seorang sedikit. Selawat dan Nabi tu, doa dan Nabi tu tanda sayang kita dekat dia. Dan Nabi sebut Nabi kata orang yang paling kedekut dalam dunia bukan hak yang bakhil harta, tapi orang yang paling bakhil siapa dia? Hak tak mau selawat dia dengar nama Allah. Maknanya selawat satu ibadah dalam Islam. Sebut selawat sekali faham balas pahala 10. Nah, selawat 10 kali faham balas 100. Allah selawat. Dia apa maksud selawat? Berdoa untuk Nabi. Mengucapkan salam ke Nabi maknanya mengucap sejahtera kepada Nabi. Pahala untuk kita. Ada orang masuk syurga sebab selawat ke Nabi. Pasal tuan-tuan, Nabi akan ingat orang yang ingat pada dia. Allah akan sebut orang itu dia kalangan orang yang mengingat Nabi SAW. Lalu di padang mahsyar kelak Nabi akan kenal kita. Dan kerana rupa kita yang telah pun pernah ketika itu, dalam keadaan kita yang banyak dosanya dan tidak banyak pahalanya, maka ketika itu
nak tumpang syafaat, tak ada apa lagi dah yang untuk sanggup tolong melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab lagu Nabi bersama kita, Nabi ingatkan kita, makanya kita kena ingat kat Nabi dulu lah. Cara lagu ingat Nabi ialah kita selawat kepada Nabi antaranya. Selawat sekadar maulud selawat ni 2-3 minit. Nah, contohnya lepas tu ikan moekor. Sambil mulai hari ni kan, kau nak kena ong lagi nak kan. Makna kata lah no. Jadi kalau lagu tu pun selawat tak bagus lah. Masa dia selawat elok lah, pahala doakan Nabi ingatkan Nabi sayang. Lepas tu buat benda yang Allah Ta'ala lah, yang Nabi larang no. Ketika itu maknanya Nabi benci dia balik. Sayang dekat aku ni, suka kat aku, selawat di mulut saya nak ikut syariat nombor 1. Itu kita nak ambil tau. Jadi saya dah ambil banyak. Saya ingat masa pada sampai lebih lah mau. Ada orang tanya, Ustaz ni main insya lambat tak apa? Tapi tanya lagu tu. Macam-macam bok soalan. Kepak kita. Kata Imam Syafi'i lah pendapat dia, insya ni sunat dilewatkan. Satu pendapat dia, sebab aktiviti pengajian ni punya lepas maghrib. Sebab kalau mula apa insya, kata orang tak main. Ini mungkin istihad yang dia nampak lah kan. Kita faham lagu tu. Jadi kalau dia kata lepas maghrib, insyaAllah. Tapi panjang sikit pun tak apa. Bila start Isyak ni, lepas tu dia kata kita ni elok, kadang-kadang afdal kita ni lewatkan Isyak. No? Itu melalui lah. Kata tak kelah, kita tak awal insyaAllah. Baik, 5 minit soalan jawab 5 minit. Kau ada nak tambah lah, ada tambah bidang mana tak? Minta pencerahan kan? Tuntutan saya boleh nak berapa boleh? InsyaAllah. Buat apa? InsyaAllah. Silakan. Ya. Ya. Malah soalan yang cantik Ini perkembangan kita punya bahasan. Sahabat kita tanya, jadi syukur tu wajib. Syukur ni kali kita faham ni hak semua. Tapi sebut di syukur ni maknanya kita nak tunjuk kita ni terima apa juga yang Allah letak untuk kita. Yang baik syukur cara dia, yang buruk syukur cara dia. Baik, Nabi sebut, Masya Allah, Tabarakallah, ketuanya umat Islam ni, orang Islam ni, umat Muhammad ni, semuanya jadi kebajikan belakang. Lagu mana kebajikan? Pertamanya, bila dia dapat nikmat, syakar. Dia syukur dengan hati kita, dia semua tuntutan terhadap kebaikan tadi. Kalau harta banyak, zakat. Sihat, sembahyang cara sihat, bagi contoh lah. Ada duit lebih, haji dan sebagainya. Wa idza asabahu, tapi bila mana dia ditimpa musibah, sabar, dia bersabar. Cara syukur dan redha dengan hati kita, ujian yang timpa pada kita, miskin, sakit, mati, kemalangan, kecurian dan sebagainya, sabar atas itu. Bila sabar atas ujian tadi, itulah makna syukur di atas ketentuan Allah Ta'ala. Baik. Sebab tu orang yang beriman tu Allah sebutlah, dianggap malapetaka satu cabang kebaikan. Dia tak jumpa apa aku ni dari Islam sakit, aku ni Islam susah, sepatutnya aku kena kaya sihat, sepatutnya Muslim. Dia tak ada tu. Kalau orang yang beriman, dia faham kesemuanya daripada Allah Ta'ala, lalu dia ambil keputusan malapetaka itu pun, musibah itu pun satu cabang cara Allah Ta'ala hendak untuk dia mendapatkan pahala.
tapi dengan sabar. Jangan mengeluh, jangan mengesah, jangan menyungut dan seumpamanya. Jadi nak pun soalan tahap tamat akhir lah. Tak kalau buka lagi dia main macam-macam, dia nak jawab lagi lah. Hak mudah atau main payah, dia nak kena cari jawapan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya mari bawa satu rangkaian juga. Satu rangkaian kalau satu rangkaian tu malam. Jadi 1/4, mana 1/4 kali temuan. Setelah 2 minggu dia kira. Pak Ayulah maknanya ada 28 minggu. Jadi minggu maknanya dia lebih kurang agak 4 tahun. InsyaAllah lah doa. Bukan semua lagu tu ada yang pendek, ada yang singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma inna fahman nabi hifdhal murus wa ilhamal malaikati muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.